أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كن معنا حياة الصحابة. عيادة المريض وما يقال له. عيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه. وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدقية، وأردف أسامة ووراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله. وفي المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود. وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، قال: لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي: يا أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا به فلا تؤذنا به في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشانا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبقونا والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. قال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك. قد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجهوه فيعصبوه، فلما ردوا ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. maknanya.
menziarahi orang sakit dan mendoakan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhuma yang dalam keadaan sakit. Dikeluarkan hadis oleh Al-Bukhari daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang himarnya yang diberi pelana daripada kain yang berjalur daripada fadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaikkan Usamah radhiyallahu anhu di belakangnya dan pergi menziarahi Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu sebelum terjadinya perang Badar, hingga melewati sekumpulan orang yang terdapat Abdullah bin Salul. Kata rawi hadis, kejadian ini sebelum Abdullah bin Ubay masuk Islam. Kumpulan itu juga disertai orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala dan juga orang-orang Yahudi. Dan di dalam kumpulan itu juga terdapat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati mereka, debu-debu yang diterbang oleh kaki himar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelubungi kerumunan orang-orang di situ. Lalu Abdullah bin Salul menutup hidungnya dengan kain ridaknya dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu menerbangkan debu itu kepada kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada mereka dan menghentikan himarnya dan kemudian turun daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka itu kepada Allah dan membaca ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Abdullah bin Ubay pun berkata kepada mereka, "Wahai pemuda, sesungguhnya apa yang dikatakan olehmu itu adalah sangat-sangat indah. Jika yang kamu katakan itu benar, maka janganlah menyakiti kami dengannya di dalam majlis kami ini. Kembalilah kamu dan dakwahlah sahaja orang yang datang menemui kami." Abdullah bin Rawahah terus berkata, "Benar ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami mengenainya di dalam majlis kami ini juga, kerana kami sangat-sangat menyukainya." Maka bertengkarlah orang-orang muslimun, orang-orang musyrikun dan orang-orang Yahudi, sehingga menjadi pergaduhan satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mententeramkan kepada mereka hingga berhenti dan selesai masalahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya hingga baginda sampai di rumah Sa'd bin Ubadah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, apakah kamu tidak mendengar yang dikatakan oleh Abu Hubab? Yang dimaksudkan oleh Abu Hubab itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Berkata Sa'ad, ya Rasulullah, maafkanlah dia, kerana Allah telah mengurniakan kamu dengan apa yang telah dikurniakan kepada kamu. Sesungguhnya penduduk di sini telah berkumpul untuk melantikkannya sebagai ketua. Tetapi apabila dia ditolak daripada memegang jawatan itu, disebab kerana kebenaran yang kamu bawa, dia menjadi marah. Oleh itu, apa yang telah dilakukannya terhadap kamu hanyalah ia melepaskan kemarahannya saja dengan apa yang kamu telah lihat itu.